Didik TV KPM. Baik, hari ini kita nak berbincang ya. Tajuk kita pada hari ini ialah Apa topik kita? ya? Malaysia unggul di mata dunia. Tadi kita ada sebutkan bagaimana rakyat Malaysia boleh melibatkan diri dalam pelbagai bidang, bukan bidang lakonan dan tarian sahaja ya. Betul. Dalam pelbagai bidang untuk meningkatkan nama negara supaya satu dunia kenal Malaysia. Saya setuju, cikgu. Ah. Dan sebenarnya, cikgu, kita ada juga 4 murid dalam talian yang saya pasti akan mengharumkan nama negara Malaysia di pesada dunia. Di manakah mereka? Cuba lambai sikit dekat cikgu dengan abang sini. Itu dia. Murid-murid yang mengharumkan. Okey, anak saya 4 orang dah bersih. Apa khabar semua? Semua sihat, cikgu. Cikgu boleh perkenalkan murid-murid kita? Okey, pelajar saya di sini yang pertama yang hujung sana ialah Yap Rici. Apa khabar Yap Rici? Khabar baik, cikgu. Okey. Kita lambai sikit. Okey. Yang berikutnya kita ada Ko Gulen. Apa khabar Ko Gulen? Khabar baik, cikgu. Okey, nampak macam dah nak mengantuk je Ko Gulen. Okey, dia letih Dia lah tu. nak berlatih, cikgu. Okey, bagus. Yang berikutnya kita ada Sasi Darren. Apa khabar Sasi? Khabar baik, cikgu. Sasi nampak sangat cergas ya, bagus. Dan seorang lagi anak gadis dekat sini ialah Vishali, murid saya ya. Apa khabar Vishali? Saya khabar baik, cikgu. Cikgu apa khabar? Sihat. Okey, ini keempat-empat anak murid ini ialah anak murid saya di sekolah saya yang terlibat dalam PBS dan sebagainya, dan kita akan bincangkan tajuk bersama mereka nanti ya. Betul, cikgu. Boleh kongsikan dengan kita, cikgu, apakah hasil pembelajaran yang kita capai sama-sama untuk topik ini? Tentu sekali ya, kita kena teruskan dengan itu ya. Baiklah, murid-murid, kita akan membaca, kita akan menelaah ya tajuk yang hari ini, dan antara hasil pembelajarannya ialah yang pertama, memerihalkan contoh kejayaan Malaysia. Bila kita kata kejayaan Malaysia, maksudnya kejayaan rakyat Malaysia yang dibanggakan di persada dunia. Dan maksudnya bagaimana satu dunia kenal apa rakyat Malaysia boleh buat. Yang kedua ialah bagaimana kita cara mengharumkan nama negara di persada dunia. Mesti cara yang positif. Kita tak boleh nama negara kita terkenal tetapi untuk tujuan yang tak baik ya, mesti yang positif. Yang ketiga ialah kita menghuraikan apakah kepentingan, faedah ya mengharumkan nama negara di persada dunia. Ini sangat penting kerana melibatkan pelbagai sektor ya. Bila negara kita terkenal di seluruh dunia, jadi pelbagai sektor akan meningkat. Okey, berikutnya kita mencerahkan cabaran. Cabaran maksudnya bila kita nak buat apa sahaja pun kita mesti ada halangan, kita ada banyak perkara-perkara yang boleh menghalang kejayaan kita ya. Jadi apakah cabaran ya dalam mengharumkan nama negara di persada dunia? Dan bahagian yang berikutnya kita akan mengekspresikan perasaan. Perasaan ya, saya rasa kalau Hanif, apa perasaan bila anda berpeluang untuk meningkatkan nama negara? Saya tentu rasa bangga, cikgu, kerana saya membawa nama Malaysia di bahu saya dan mengharumkan di persada dunia. Kita rasa bangga. Sebab tu bila kita dengar tokoh-tokoh kita berasa sangat bangga. Kita selalu akan seronok ya bila dengar nama tokoh-tokoh terkenal kita di persada antarabangsa. Kemudian akhir sekali kita melibatkan diri pula. Bagaimana kita sendiri boleh melibatkan diri dalam semua aktiviti yang boleh mengharumkan nama negara di persada dunia. Dalam aktiviti kehidupan yang biasa sahaja. Terutamanya sekarang dengan kecanggihan internet dan sebagainya, banyak perkara yang boleh dilakukan oleh murid-murid ya, termasuk anak murid saya yang ada di sini untuk membuat aktiviti-aktiviti yang boleh membanggakan nama negara ya. So itulah hasil pembelajaran kita hari ini. Betul, cikgu, dan sangat penting ya. Dan saya pasti banyak lagi yang cikgu ingin kongsikan sekarang. Ya, apakah konsep cikgu yang topik ini? Baik, konsep yang utama di sini ialah Malaysia mencapai kejayaan dan menempa nama di persada dunia. Kita tak boleh nafikan langsung ya. Sebenarnya kalau kita lihat dekat peta dunia, negara Malaysia sebuah negara yang agak kecil ya. Kalau kita nak bandingkan negara-negara besar. Tetapi satu dunia mengenali. Bila kita sebut Malaysia, mereka dah tahu, oh ini tokoh ini dari Malaysia. Okey, perkara ini dari Malaysia. Bukan sahaja tokoh ya, tetapi kita juga ada mercu-mercu tanda dan sebagainya ya yang meletakkan nama di persada dunia ya. Dan oleh itu Malaysia mendapat penghormatan. Bila kita orang hormat kita diberi penghormatan untuk menyuarakan pandangan tentang isu-isu dunia dalam persidangan antarabangsa. Banyak persidangan antarabangsa yang
pemimpin-pemimpin kita sertai, wakil-wakil pemimpin kita sertai dan mereka boleh menyuarakan pandangan mereka dan suara ini didengari di persada dunia. Dan satu lagi konsep ialah kejayaan Malaysia dalam pelbagai bidang ini dapat pengiktirafkan di peringkat dunia. Sangat penting di peringkat dunia. Ini yang kita kata pengiktiraf. Okey. Seterusnya kita lihat pula tajuk ini. Okey. Cara kita boleh mengharumkan nama negara di persada dunia. Satu, kita lihat tadi cara dalam bidang budaya macam Hanif tadi nak terlibat dalam seni budaya. Betul tak? Juga. Tapi kita ada banyak cari. Salah satu ialah mencipta kejayaan dalam pelbagai bidang. Boleh tak fikirkan satu bidang yang kita memang ada nama gah di persada dunia? Saya pasti terutama sekali sukan gimnastik. Ya, siapa tu? Farah N. Bagus. Seorang kenal minat tak dengan Farah N? Pingat emas, saya sangat kagum dengan usaha beliau. Dia memang hebat ya. So cepat saja kita sebut orang kenal ya. Seterusnya aktiviti ini boleh menaik taraf ya dan membuat penjanaan semula untuk tempat pelancongan. Bila orang perkenalkan tempat-tempat terkenal di negara kita, contoh Batu Caves, kita ada satu tempat yang sangat menarik ya untuk tempat pelancongan. Jadi orang luar pun akan datang sebab dia dah masuk dalam buku Malaysian Book of Record dan sebagainya. Okey, seterusnya menganjurkan persidangan dan karnival pada peringkat antarabangsa. Banyak aktiviti kerajaan buat. Persidangan, karnival dan orang dari luar pun akan datang dan mereka juga akan menyertai. Dan seterusnya melibatkan diri dalam pelbagai pertandingan antarabangsa macam kita kata tadi. Ramai sebenarnya murid pun boleh terlibat dalam peringkat antarabangsa ya untuk meningkatkan nama negara. Dan kita juga memelihara warisan negara. Kita tak nak rosakkan warisan yang ada sebab ini merupakan tempat tujuan pelancong. Contohnya di Melaka kita ada, Batu Caves kita ada. Kita tak mau rosakkan dia jadi tempat yang moden supaya tak hilang nilai-nilai estetika dia. Dan akhir sekali ialah kita boleh membuat pameran tentang keunikan budaya di peringkat antarabangsa ya. Okey. Baik, kita lihat sedikit, okey, apa kepentingannya? Yang penting adalah kepentingan bahan ini boleh dirujuk ya dalam buku teks murid pun ada ya. Jadi kita ada banyak kepentingan ya. Antaranya nombor 1, status dan imej negara kita akan dikenali. Wah, Malaysia orang tahu. Okey. Kemudian kehadiran pelancong asing akan meningkat. Ramai datang ke Malaysia cari tempat-tempat ya. Di mana tempat ini, di mana tempat itu? Di Sabah, di Sarawak. Apa tempat orang paling suka melawat di Sabah? Di Sabah saya tahu Gunung Kinabalu. Okey. Di Sarawak ada juga Gua Niah juga. Bagus. Itu kawasan pelancongan ya. Betul. Okey, kemudian pembangunan infrastruktur negara lebih pesat sebab bila kita ada kedatangan pelancong luar, kita kena bina infrastruktur, lebuh raya. Sekarang kita lihat dekat kawasan Kuala Lumpur dan sebagainya macam mana infrastruktur berkembang ya. Dan seterusnya penglibatan lebih ramai pelabur asing. Pelabur asing datang ke negara kita melabur sebab dia dah kenal negara kita negara yang terkenal ya. Jadi mereka nak datang melabur ya dan juga menjadi sumber rujukan kepada negara luar dalam pelbagai bidang. Sekarang ini orang dah terkenal sangat dengan Malaysia, kita pula jadi sumber rujukan bagaimana rakyat pelbagai kaum di negara kita boleh hidup bersatu padu tanpa bergaduh ya. Seterusnya kita juga mendapat pengiktirafan antarabangsa terhadap kepakaran dalam negara kita. Kita ada ramai tokoh-tokoh yang pakar yang menjadi rujukan kepada orang luar ya. Dan seterusnya hubungan diplomatik antara negara menjadi kukuh. Bila saya kenal, kita sama kenal, so kita menjalin hubungan ya. Seterusnya industri import dan ekspor akan membangun dengan pesat kerana kehadiran pelabur-pelabur asing dan berpotensi untuk menarik minat pakar dari luar negara. Pakar luar negara datang ke negara kita, dia nak belajar, dia jadi pakar, dia bawa balik. Dan akhir sekali ekonomi kita terus berkembang. Sebab itu Malaysia sekarang terkenal ya. Antara negara serantau, kita adalah sebuah negara yang terkenal ya. So itu kepentingannya. Betul. Tapi pasti ada juga cabaran cikgu ya untuk menaikkan untuk mengharumkan nama negara kita. Ya, banyak cabarannya sebenarnya. Kita ada kekurangan pakar ya dalam bidang-bidang yang kritikal. Teknologi kita juga terhad dan kita ni terlalu mengagungkan ya jenama daripada luar negara. Kita nak pakai barangan daripada luar negara, tak nak pakai lokal barang-barang tempatan. Dan masalah sumber keuangan juga kita ada isu ya terhad dan kita kurang sikap kepedulian dan sikap jati diri. Kemudian kita ada lagi beberapa lagi cabaran ya yang ada di sini. Didik TV KPM